رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبح الملك لله وحده لا شريك له، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita meluangkan masa kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hadirkan diri kita, letakkan diri kita, luangkan masa kita untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu. Jadi kita seperti biasa kita akan berkongsi, kita akan berkongsi berkenaan dengan satu topik yang sangat penting bagi setiap orang Islam, iaitu berkenaan dengan solat. Kita mula dengan solat, syarat solat, kita mula dengan rukun solat, kita mulakan dengan sebelum ni syarat sah solat, perkara membatalkan solat, dan banyak lagi topik-topik telah pun kita bincangkan sekalanya berkenaan dengan solat. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pada bab rukun solat, sebab kita masih lagi dalam perbincangan ataupun perbahasan rukun solat. Semoga Allah SWT berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, terus istiqamah dalam menuntut ilmu. Jadi insyaAllah untuk tidak melengahkan masa, jom kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah kita akan mula pada rukun yang ke 9. Rukun yang ke 9, 10, 11. Rukun yang ke 11. Baru-baru ni kita telah selesai berkenaan dengan rukun sujud, kan? Berkenaan dengan rukun sujud. Ya. InsyaAllah kita akan sambung pada rukun yang ke 11. Sebelum itu saya baca dulu sekilas lalu. Yang pertamanya dalam rukun solat, al-awwalu an-niyatu, mula-mula sekali niat. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi bersama bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca suratul Fatihah dan bismillah, itu salah satu daripada al-Fatihah. Dan yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumakninah dalam rukuk. Yang ketujuh, bangkit ataupun i'tidal. Yang ke-8, tumakninah dalam i'tidal. Yang ke-9, sujud. Dan yang ke-10, tumakninah di dalam sujud. Dan kita telah pun perbahaskan berkenaan dengan sujud. Sujud itu ada, untuk mendapatkan kesempurnaan sujud, kita haruslah meletakkan sebahagian dahi kita di atas permukaan tempat sujud, kan? Tanpa ada penghalang daripada diri kita. Dan daripada 7 anggota sujud, iaitu kaki, kedua kaki, kedua lutut, kedua tapak tangan dan dahi, hanya dahi sahaja yang tidak boleh ada apa-apa halangan.
dan tidak boleh ada apa-apa halangan ketika menempelkan ia ke permukaan sujud. Kalau tangan boleh ada sarung tangan, kalau lutut ada seluar, kalau kaki boleh ada stokin, tak ada masalah. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada rukun yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. والحادي عشر الجلوس بين السجدتين في كل ركعة سواء صلى قائما أو مضطجعا وأقله سكون بعد حركة وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء والوارد فيه فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح. Dan yang ke-11 itu adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ni fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Maknanya setiap rakaat dia mesti kena ada sekali duduk di antara dua sujud. Mesti kena ada satu kali. Sawa'un shalla qa'iman, sama ada seseorang itu dia solat dalam keadaan berdiri ataupun dia solat dalam keadaan muttaji'an, ataupun dia solat dalam keadaan berbaring. Kan? Kalau berdiri duduk di antara dua sujud tu macam biasalah, normal macam kita kan, lepas dah sujud kemudian kita duduk sekejap, kemudian kita sujud balik untuk kali yang kedua. Itu normal. Ataupun au muttaji'an. Ustaz, ada seorang ni dia solat. Dia solat tapi dia solat baring. Dia solat baring. Dia solat baring sebab ada faktor-faktor kesihatan atau faktor-faktor yang tak memungkinkan dia untuk berdiri. Lalu dia pun solat baring. Bila solat baring, macam mana? Adakah dia perlu untuk duduk di antara dua sujud? Ya, dia kena duduk di antara dua sujud. Maksudnya orang walaupun dia tak boleh berdiri, tapi dia boleh tak duduk di antara dua sujud? Maka dia boleh. Kalau dia boleh duduk di antara dua sujud, kalau dia boleh duduk di antara dua sujud, maka dia duduk di antara dua sujud. Kalau tak boleh, teruskan pembaringannya. Wa aqalluhu sukun, dan sekurang-kurangnya, okey, dia setiap rukun tu dia mesti ada sekurang-kurang pelaksanaan rukun tersebut ataupun sesempurnanya macam mana. Dia mesti ada macam tu. Kan, ingat tak waktu kita dekat sujud tu? Waktu sujud minggu lalu kita bahaskan wa aqallu, sekurang-kurang sujud tu apa? Kita meletakkan sebahagian dahi kita, bukan ke semua, sebahagian dahi kita ke permukaan sujud, ke tempat sujud. Hidung tak menempelkan. Tapi sesempurnanya kita tempelkan hidung supaya dahi kesemuanya dapat tempel di permukaan sujud. Itu sujud. Duduk di antara dua sujud ni pula wa aqalluhu, sekurang-kurangnya pelaksanaan duduk di antara dua sujud itu adalah sukunun ba'da harakati a'dha'i, berhentinya anggota selepas bergeraknya ia. Kan? Contoh orang duduk sujud, kemudian dia bangun, Allahu Akbar. Dia berhenti sekejap. Dia tak baca apa-apa. Dia tak baca Rabbighfirli warhamni wajbur, tak baca. Dia sujud, kemudian dia bangun. Dia bangun tu dia hanya sukunun ba'da harakah, hanya berhenti seketika je. Dia freeze sekejap, kemudian dia duduk sujud balik. Sah tak duduk di antara dua sujud dia? Sah Ustaz. Sah. Sah. Walaupun dia tak baca apa-apa. Maka duduk di antara dua sujud dia itu dikira. Dikira sah lah. Sujud, kemudian dia bangun. Dia bangun tu lepas dia bangun, dia hanya duduk. Sah sujudnya. Sah duduk di antara dua sujudnya. Kita cerita pasal duduk di antara dua sujudnya. Okay, contoh dia sujud, kemudian dia bangun, duduk di antara dua sujud, dia tak baca apa. Hanya sekadar satu subhanallah saja dia berhenti.
kemudian dia patah balik sujud yang kedua. Sah duduk di antara dua sujud dia. Walaupun dia tak baca apa-apa zikir. Itulah sekurang-kurangnya duduk di antara dua sujud. Bangun, duduk seketika, kemudian terus sujud balik. Sekurang-kurangnya. Dan wa akmaluhu, dan sesempurnanya duduk di antara dua sujud ni az-ziyadah. Az-ziyadatu ala dhalika bid-du'a'il warid fi. Lebihkan lagi sukun tu, lebihkan lagi diam itu lepas kita dah bangun, duduk di antara sujud, az-ziyadatu ala dhalika. Tadi kita kata berhenti sekejap je, sekadar satu subhanallah, kemudian kita turun duduk sujud balik. Sesempurnanya kita dah duduk di antara sujud, kita bacalah doa ataupun wirid, bacaan yang telah pun kita ketahui. Semua tahu dah kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ustaz, saya tak hafal lah yang tu, Ustaz. Saya boleh tak saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar? Boleh. Boleh tak saya baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni sahaja? Nak hafal sampai habis saya tak hafal lagi. Pun boleh, tak ada masalah. Jelas tak? Okey. Falau lam yajlis, kalaulah lam yajlis baina sajdataini, kalaulah seseorang itu tidak duduk di antara dua sujud, bal sara ila al-julusi aqrab, lam yasih, tak sah. Iaitu kalaulah seseorang itu dia tidak duduk di antara dua sujud, dia dah sujud, kemudian dia bangun tak sampai pun posisi kedudukan tersebut, baru bangun turun balik, sah tak duduk di antara dua sujud dia? Tak sah. Tak sah. Dia Tak tak ada Ustaz. Mana dia duduk tu tak ada Nina. Tak sah lah. Betul. Dia tak ada tomak nina dan dia tak ada berhenti, tak ada. Tapi Ustaz, saya tengok ada je dekat masjid ramai orang duk buat macam tu. Mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi dia tidak ada sukun, dia tidak ada berhenti seketika, tu tak ada waktu duduk di antara dua sujud. Sebab tu mazhab Hanafi kalau kita tengok, dia sujud, dia bangun, macam ada berhenti langsung. Bangun je, terus turun balik. Ustaz, cuma mazhab Allah terima ke Ustaz? Mazhab Allah terima kan Ustaz? Ya. Mazhab yang mu'tabar sahaja. Okey. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita kena berhenti sekejap. Mazhab Syafi'i, kita wajib ataupun wajiblah rukun untuk berhenti di duduk di antara dua sujud. Bal sara ila al-julus. Ada orang tu dia duduk tapi macam tak duduk. Maksudnya apa? Dia bangun separuh je. Kemudian dia duduk balik. Pun tak boleh juga. Kecuali atas faktor kesihatan. Ada orang tak boleh lipat lutut dia. Lutut dia tak boleh lipat. Jadi dia boleh bangun macam tu je. Tu tak ada masalah lah kalau dah faktor kesihatan. Wasani ashar, dan yang rukun yang ke-12 at-tuma'ninatu fih. Tuma'ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Maknanya duduk di antara dua sujud pun ada tuma'ninah. Kena ada tuma'ninah. Dan tuma'ninah ni seperti biasa yang telah kita kupaskan minggu lalu, iaitu duduk as-sukunun ba'da harakah. Berhenti seketika selepas bergerak. Itu tuma'ninah. Al-julusu baina sajdataini wasalis ashar, dan yang ke-13 al-julusul akhir, duduk akhir. Duduk akhir, itu duduk tahiyat akhir. Itulah rukun yang ke-13, ay alladhi yu'aqibahu salam. Duduk akhir ni duduk apa? Duduk yang mana selepas duduk itu kita akan bagi salam. Itulah duduk akhir. Adapun tahiyat yang tak bagi salam, itu kita tak panggil duduk akhir. Itu kita panggil tahiyat awal, duduk awal. Kalau tahiyat akhir, itulah tahiyat akhir ataupun duduk akhir yang mana selepas tu mesti kita akan bagi salam.
Duduk. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, sekejap. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, manakah duduk yang paling afdal untuk duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat? Okey. Duduk di antara dua sujud adalah duduk kita lipatkan kaki kita ke belakang. Kita lipatkan kaki kita ke belakang dan kedua-dua punggung kita di atas kaki. Kedua-dua punggung kita di atas kaki. Itulah duduk di antara dua sujud. Manakala duduk tahiyat akhir adalah sama juga, kita lipatkan kedua-dua kaki kita ke belakang. Manakala kaki kanan ditegakkan, kaki kiri melintang di bawah kaki kanan. Di bawah kaki kanan. Yang biasa kita duduk macam mana? Duduk macam ni kan? Dia sengit tu. Kaki kanan ditegakkan, yakni jari tu dilipat itu. Kaki kiri dilalukan di bawah kaki kanan, keluar di belah kanan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah maklum lah kan. Ustaz, ya? Mungkin akan ada yang tanya, Ustaz, kalau tak boleh Ustaz, saya duduk sembahyang masjid. Saya duduk sembahyang masjid, tengok soft penuh Ustaz. Kalau saya duduk je macam ni, saya duduk je tahiyat akhir tu, kesian kaki pakcik sebelah memang tersepit dengan pungkuk saya. Contoh, ada kan, biasa pergi sembahyang jemaah mesti akan ada berlaku perkara ni. Kalau kita tak duduk atas kaki orang duduk atas kaki kita, ada dua. Kan? Jadi boleh tak Ustaz kalau saya tak duduk? Saya tak duduk tahiyat akhir. Saya duduk iftirash. Saya duduk macam ni. Iaitu saya duduk atas kaki saya. Punggung saya bukan ke atas bumi. Kalau duduk tahiyat akhir, punggung belah kiri di atas bumi. Tapi kalau boleh tak kalau tahiyat akhir kita itu dilakukan dengan punggung kita di atas kaki? Boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi yang sempurnanya duduk tahiyat akhir, yang afdalnya duduk tahiyat akhir adalah punggung kita belah kiri diletak di atas bumi, punggung kiri atas bumi, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri melintasi bawah kaki kanan. Jelas kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya, tapi saya nampak adalah orang yang buat macam tu, dia duduk iftirash, dia duduk di atas kaki kanan dan lipat kaki kiri. Boleh tak macam tu? Boleh. Duduk atas kaki duduk atas kaki kanan, lipat kaki kiri, terbalik. Ya saya. Terbalik. Dia terbalik Macam macam kita kidal buat. lah Ustaz, dia macam kidal. Mungkin dia tak mampu nak duduk cara betul. Okey, kalau tak mampu itu dah tak ada masalah. Tapi kalau mampu, terbaiknya kaki kanan yang naik. Sebab ini dia berkait dengan khilaful adab. Ataupun berkait dengan bercanggahnya seseorang itu dengan adab. Yang pertamanya, kita memang daripada adab adalah kanan yang kita akan dahulukan. Kanan yang kita akan dahulukan. So jadi usahakan untuk naik belah kanan. Tapi sah tak sah? Sah. Solat tahiyat tersebut tetap sah. Walaupun dia angkat kaki kiri, tahiyat tu sah. Tapi ianya terkait dengan bercanggahnya dengan adab. Kan? Tapi Ustaz, bila tahiyat akhir, dia cantik pula, jadi macam kita selalu dia duduk di kaki dia duduk di kaki kiri dia. Itu yang Okey, saya maksudnya heran. kawan ni dia bila tahiyat awal dia duduk angkat kaki. Bila tahiyat akhir, elok je dia simpuh kaki kanan. Elok je. Buatlah, maksudnya kita kena cuba perbaiki bagi semua yang belah kanan. Dalam tahiyat ni, kalau kita perhatikan, antara amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, amalan Abu Bakar As-Siddiq yang mana dia orang yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan usaha
duduknya beliau itu semua menghadap kiblat. Cuba tuan-tuan dan puan tengok Bila kita duduk tahiyat, kita akan lipatkan jari kaki kita macam ni. Kita akan lipat. Bermakna apa? Kesemua jari kaki kita belah kanan tu dia akan duk pi menghadap kiblat. Sebab kita lipatkan kaki tu. Jari-jari tersebut. Tu belah kanan. Hak belah kiri, tengok bila kita duduk tahiyat akhir, belah kiri, kan kaki kita keluar di bawah kaki kanan. Kaki kiri kita disengitkan, lalu keluar bawah kaki kanan. Lepas tu jari tu pun dilentikkan menghadap kiblat. Ini amanah Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Boleh reverse sikit tak? Sebelum pergi jauh lagi. Tentang semasa kita nak turun sujud, disunatkan untuk takbir. Kemudian kita memanjangkan takbir hingga kita turun hingga sujud tanpa mengangkat tangan. Okey, saya ada dua soalan. Yang pertama, jika takbir kita tu tak habis, maksudnya tak sempat kita sujud, dah habis. Kita tak panjang. Okey, komen Ustaz yang satu. Yang kedua, masa kita nak turun ke lantai tu untuk sujud tu, saya pernah lihat dan juga pernah menghadapi juga masalah yang mana nak turun dulu, macam tu. Kemudian bila dah baca-baca tu barulah tahu bahawanya kita letakkan dua lutut, kemudian dua tapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Jadi masa mula-mula belajar, maksud saya tak faham tu macam-macam cara. Kalau kita tengok pun orang turun ke nak sujud tu macam-macam cara. Ada turun tangan dulu, kemudian lutut dan sebagainya. Minta Ustaz komennya dua benda tu. Terima kasih. Okey. Sekejap, bagi saya habis dulu saya punya kedudukan tahiyat tadi, nanti saya jawab. Okey, jadi kalau Abu Bakar Siddiq, dia punya tahiyat, diriwayatkan bahawa beliau akan duduk, dia akan lipatkan kaki, jari-jari kaki ni. Sebab tu dia menjadi dalil bahawa adanya kaifiat untuk bila kita duduk tahiyat tu, kita lipatkan ibu jari kaki kita menghadap kiblat. Dan kaki kiri kita pun dilentikkan menghadap kiblat. Tangan kita pun semua kita tujukan jari-jari kita ke arah kiblat. Dan yang terbaik sesempurnanya, kita letakkan tangan kita itu di atas peha. Bukan kita menggenggam lutut kita. Kan? Ada kalanya orang duduk tahiyat ni dia pergi genggam lutut dia. Genggam lutut dia, tak boleh. Letak atas peha dia elok. Letak atas peha dia elok, barulah dapat keseluruhan jari-jari kita itu menghadap ke kiblat. Okey, baik. Sahabat kita tanya, Ustaz, macam mana kalau saya ni duk turun daripada sujud ataupun bangkit daripada sujud sampai berdiri. Kita kena panjangkan takbir. Allahu Akbar. Tapi tak dah sampai sujud, nafas dah habis. Ataupun takbir dah habis. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh je. Masih sah solat tu. Masih sah solat tersebut. Sama ada kita nak mulakan lewat takbir. Tapi yang terbaiknya kalau rasa nafas tu tak panjang, takbir tu tak panjang, turun dulu. Turun sikit, dah setengah, baru Allahu Akbar. Okey. Dan ini biasanya pakai oleh imam lah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok imam yang dah lah, orang kata veteran, dah lama, dah biasa dalam bidang imam, dia akan turun dulu. Dia takkan kalut-kalut bagi takbir awal-awal, baru gerak, tak ada. Biasanya dia akan gerak dulu, baru dia takbir. Sebab apa? Supaya makmum yang duduk belakang-belakang tu tak ikut sama-sama ataupun nanti takut makmum itu mendahului dia. Nampak? Okey, tak ada masalah walaupun nafas tu habis dulu pun tak ada masalah. Tapi yang terbaiknya gerak dulu sikit, dah separuh ke, baru Allahu Akbar. Baru start Allahu Akbar. Tapi kalau dapat yang terbaik daripada awal sampai habis, lagi bagus. Okey, ada satu lagi soalan tadi. Apa tadi?
Yang mana nak turun dulu? Yang mana ke? nak turun dulu? Lutut dulu ke? Tangan dulu ke? Afdalnya adalah turun lutut dulu, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Adapun kalau kita turun tangan dulu kan, turun tangan dulu tak ada masalah. Sujud tu masih sah dan penurunan tersebut masih lagi boleh dilaksanakan. Akan tetapi dia tidak dapat afdaliyat tersebut. Afdaliyat yang keutamaan tak dapat. Tapi kalau dah memang masalah kesihatan, tak apalah, turun je lah tangan dulu. Kang turun lutut kang, lutut terkekeh kang, turun tak boleh nak semayang. Turun je lutut, turun je tangan dulu kalau masalah kesihatan. Okey, nanti kita soalan nanti dulu. Kan nanti tak jalan kita punya pengajian, bacaan kitab ni. Okey, duduk tahiyat akhir. Julusul akhir. Duduk akhir itu pun adalah satu rukun. Duduk tu sendiri. Bacaan lain. Duduk tu. Duduk tahiyat akhir tu. Duduk tu sendiri dah. Tahiyat dan menjadi satu rukun. Itu yang ke-13. Yang ke-14. Ar-Rabi' Ashar. At-Tashahhudu fih. Bertasyahud. Bertasyahud di dalamnya. Dalam apa? Dalam duduk akhir tadi tu. Yusannu fi hadha tashahhudil akhir at-tawarruk. Disunatkan membaca tasyahud akhir ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk tawarruk. Duduk tawarruk apa? Duduk tahiyat akhir tu. Yang mana punggung kita duduk atas bumi. Tu duduk tawarruk. Wa huwa ayyansiba. Duduk tawarruk ni apa? Wa huwa, dan dia adalah duduk yang mana ayyansiba qadamahu, menegakkan kaki kanannya, wa yad'u atrafu asabi', dan meletakkan hujung-hujung jarinya minha, daripadanya al-ardi, atas muka bumi. Ini lipat jari tu. Ini saya ada cerita tadi dah, cuma saya baca balik dan saya terjemah balik. Mutawajjihatun ilal qiblah, dan jari-jari itu semua dilipatkan dan dihadapkan ke arah kiblat depan. Wa yakhruju rijluhu, dan keluarnya kaki kiri min jihatil yumna, daripada arah kanan. Kaki kiri duk lorong, lalu lorong bawah kaki kanan tu, keluar kaki kanan. Wa yursaku dan meletakkan, menempelkan dia punya papan punggung belah kiri tu ke atas muka bumi. Itulah duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Adapun duduk iftirash, duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Ingat baik-baik nama. Duduk iftirash. Duduk iftirash ni adalah duduk yang mana punggung kita kedua-duanya di atas kaki. Ataupun salah satulah janji duduk kita tu duduk di atas kaki. Itu duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, kita duduk atas bumi. Sebelah saja punggung kita duduk atas bumi. Okey, dan yang ke-14 at-tashahhudu fih, membaca tasyahud di dalamnya, iaitu di dalam tahiyat akhir. Wa aqallu at-tashahhud at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini yang pendek, yang paling pendek adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bacaan tasyahud yang paling pendek. Tak ada diskaun lah, tak ada, jangan pendekkan lagi. Tapi Ustaz, saya baca at-tahiyyatu lillah wa barakatuh salawat, kan? Yang bacaan kita tu lagi bagus. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dah cantik lah tu. Baca tu. Wa akmalut tasyahud, dan sesempurnanya bacaan tasyahud adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tuan-tuan dan puan-puan dah biasa baca kan?
Yang kita biasa baca tu, itu akmal yang sempurna. Cantik lah tu. Kita belajar benda yang dah sempurna. Jadi boleh teruskan je. Baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lafaz tasyahud akhir ini telah pun dikeluarkan ataupun telah warid datangnya lafaz tasyahud akhir ini dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi boleh baca. Ustaz, ni yang juga dipanggil tahiyat Ibrahim tu kan Ustaz? Selawat Ibrahim Selawat tu, Ibrahim kan? tu nanti di depan ni. Depan ni baru yang masuk Ibrahim tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okay. Yang ni tahiyat ni, tahiyat ni tuan-tuan dan puan-puan, betapa besarnya bacaan tahiyat ni adalah Nabi SAW berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi dan Allah SWT berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas kamu. Alayka, tuju khas kepada Nabi SAW. Ayyuhan nabi, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi SAW balas dialog Allah SWT dengan Assalamu alayna, dan salam sejahtera ke atas kami. Maknanya apa? Allah SWT, penguasa langit dan bumi, mengucapkan sejahtera kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak hanya menterhadkan salam tersebut pada diri baginda sahaja. Bahkan Nabi SAW guna dengan lafaz Assalamu alayna, salam sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin, ke atas sekalian hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab tu kita selalu baca doa, ya Allah golongkanlah kami di kalangan orang-orang soleh, wasyuhada wassalihin. Biasa dengar kan? Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang syuhada wassalihin. Kan? Sebab apa? Sebab dalam tahiyat tuan-tuan dan puan-puan, dalam tahiyat kita baca, berapa juta manusia akan baca tahiyat ni. Berapa juta manusia akan, berapa bilion, berapa trilion manusia yang akan menunaikan solat dalam masa satu hari. Dan dalam setiap solat tu, mesti mereka akan doakan kepada orang soleh. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang soleh. Bila kita digolongkan di kalangan orang soleh, maka doa ni dapat kita. Dapat. Orang kat Afrika, orang kat Mekah depan Kaabah yang semayang, yang baca At-Tahiyyat wa Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa kepada Nabi dan doa kepada orang-orang soleh. Lepas tu sama-sama lah. Semoga Allah SWT golongkan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dalam kalangan orang-orang soleh. Amin. Dan Nabi SAW tak lupa umat dia. Lepas tu Nabi SAW kata, alayna, ke atas kami. Nabi dan semua umat baginda SAW. Itu rukun solat yang ke-14. Rukun solat yang ke-14. Rukun solat yang ke-15, al-khamis ashar, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Maknanya, selawat ke atas baginda itu sendiri satu, selawat ke atas baginda sendiri, selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah satu rukun yang asing. Bukan the package, the whole tahiyat akhir itu satu rukun, tak. Tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu satu rukun. Manakala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu satu rukun yang lain. Al-juluf ba'da al-firagh min selepas selesai baca tasyahud, wa aqallu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Selesai.
paling kurang kita selawat ke atas baginda Allahumma salli ala Muhammad. Contoh ada kawan dia duduk dia dah tahan dah. Contoh dia nak terbuang ke ataupun apa tak tahulah kan. Dia dah baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak sah? Sah. Sah. Kalau dia baca sampai situ je, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam kedua pun dia tak sempat, tu lagi pergi sana contoh kan. Sah dia punya tasyahud dia. Okey. Jadi paling kurang selawat kat atas baginda itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Wa ash'uru kalam al-musannif anna as-salata ala al-ali la tajibu wa huwa kadhalika bal hiya sunnatun. Okey. Tapi Ustaz, kalau selawat tu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca selawat ke atas ahli keluarga baginda. Okey tak okey? Boleh tak boleh? Wa ash'uru kalaman, dan telah memulakan oleh pengarang ini akan satu perkataan, sesungguhnya annas salatu alal ali, selawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, la tajibu, tak wajib, wa huwa kadzalik bal hiya sunnatun, bahkan dia adalah sunnat. Maksudnya kalau kita baca selawat ke atas baginda tapi kita tak baca ke atas ahli keluarga baginda, masih lagi sah. Tapi kalau kita baca, kita dapat pahala sunat, iaitu mendoakan ahli keluarga baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan saya rasa orang Malaysia tak ada masalah. Orang kita dah biasa dah dengan lagi panjang daripada tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan? Ramai yang baca macam ni, betul tak? Lagilah baik, lagilah sempurna selawatnya. Okey. Ya, ada soalan ke? Maafkan saya Ustaz, penggunaan Sayyidina masa tahiyat akhir tu apa komen Ustaz? Okey, penggunaan Sayyidina tak wajib. Tapi kalau demi mengagungkan baginda, silakan, tafaddal, tak ada masalah. Dan ianya dia tak wajib dan dia tidak menjejaskan selawat. Tak ada kata, kalau baca Sayyidina tak sah. Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan, tak ada masalah. Lafaz Sayyidina ni tak ada masalah. Lafaz Sayyidina ni ada yang membangkitkan isu penggunaan lafaz Sayyidina tersebut. Tapi kita tepuk dada tanya dirilah kan. Maksudnya kita mengagungkan baginda dengan ya. Itu macam pangkat lah, macam kita menghormati pangkat seseorang lah kan Sayyidina ni maksudnya penghulu kita. Kan? Adakah salah kita menyebut penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi memang betul tak ada. Kalau kita kata Ustaz, mana dalil kata Sayyidina? Memang kata kalau cari dalil pun mungkin. Kalau ada pun dalil tersebut tidak kuat. Tetapi kalau kita tambah dengan lafaz yang mengangkat kedudukan baginda, tak ada masalah. Kan? Memang dia tidak disunatkan, dan dia tidak juga kalau kita baca batal solat kita, batal selawat kita. Tak. Baca Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina tak ada masalah. Okay. Al-Khamis Ashar, rukun yang ke-15, selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun yang ke-16, As-Sadis Ashar, At-Taslimatul Ula. Dengar suara saya. Dengar. Dengar Ustaz, dengar. Sekejap. Ada orang ni. Okey. Okey, dengar suara.
Okay, dengar. Baik. Rukun yang ke-16 at-taslimatul ula, memberi salam yang pertama. ويجب إيقاع السلام حال القعود وأقله السلام عليكم مرة واحدة. Wajib iqa', berlakunya salam itu dalam keadaan qu'ud, dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk, jangan dah bangkit dah diri baru buat salam. Boleh. Ada salam itu diwajibkan untuk kita laksanakan ketika duduk. Saya ada tu. Maafkan saya Ustaz, Ustaz tukar mikrofon ke? Dia Ustaz tukar bunyi lain. mikrofon je. Sebab mic yang ni dia ada audio delay. Suara Ustaz lambat. Ya, Ada saya- audio delay. Stick pada yang mula tadi Ustaz. Lebih elok. Ya, sebab tadi ada orang call, jadi bila mungkin sistem interrupt dia punya mic kan. Yes, yes. Dia ada audio delay lepas tu. Sekejap. Suara Ustaz berapa second ke belakang? Kalau saya masuk balik boleh? Ada mula tadi. Saya cadangkan gunakan mikrofon yang mula tadi. Oh, saya tak ada pakai mikrofon apa. Macam tadi je. Lepas keluar masuk balik. Saya keluar masuk balik jap. Okey. Okey, baik. Dengar tak? Lebih baik. Okey, Terima kasih, kan. Ustaz. Lebih baik. Lebih baik insya-Allah. Okey. Dan yang ke-16 at-taslimatul ula, bagi salam yang pertama, wa yajibu iqa'u salam, dan wajib berlakunya salam itu halul qu'udi, pada ketika duduk. Jangan dah bangkit, dah berdiri baru nak bagi salam, tak ada. Kena duduk. Time duduk tu, duduk tahiyat akhir tu, bagi salam. Wa aqallus salam, dan paling kuranglah kita baca assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak baca, masih sah. Paling kurang assalamualaikum sekali, marratan wahidah. Itu adalah paling kurang untuk mendapatkan sahnya salam, adalah dengan membaca assalamualaikum sekali. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak baca wabarakatuh, sah tak? Sah. Sebab yang wajibnya adalah assalamualaikum. Kalau kita nak baca yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, lagi baik. Itulah sempurnanya. Marratain yaminan wa shimalan. Dan sesempurnanya salam itu adalah dengan kita melafazkan salam 2 kali. Satu belah kanan, yaminan wa shimalan, satu belah kiri. Dan mungkin ada yang tanya, Ustaz, contoh dah bagi salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, perlu tak kami tunduk? Kadang-kadang ada orang kan, kena tunduk ke? Kena tunduk dulu baru pergi kiri? Tak ada, tak wajib. Tak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bahu kanan ni. Tengok bahu kanan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bahu. Itu yang ke-17. Yang ke-18, tertibul arkan, tertib bagi setiap rukun-rukun yang telah pun kita kupaskan daripada awal sesi kita sampailah sekarang. Hatta baina tasyahudil akhir, daripada awal sampailah tasyahud akhir, wassalah, sampailah selawat ke atas Nabi. Kena ikut tertib. Ala ma dzakarnahu yustathna minhu wujubun muqaranatun niyatul li takbiratul ihram atau muqaranatul julusil akhir lit tashahhud wal salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kena ikut turutan. Tak boleh kita nak semayang-semayang, hari ni Zuhur kita semayang start daripada sujud dulu baru kita bangun qiyam. Tak boleh. Dia kena qiyam, lepas qiyam rukuk, lepas rukuk i'tidal, lepas i'tidal sujud, lepas sujud duduk di antara dua sujud, lepas duduk di antara dua sujud balik. Dia mesti kena ikut turutan, tak boleh langgar-langgar. Kecuali yustathna minhu, kecuali ada rukun yang tak payah ikut turutan. Siapa tahu? Ada rukun yang tak boleh ikut turutan. Bukan tak perlu, tak boleh ikut turutan. Agak-agak rukun apa tu? Dalam Tak tahu Ustaz. okey, tak apa. Ambil air semayang Ustaz. Ya? Ambil air semayang. Dalam rukun solat ni. Kan? Kita dah bahas dah daripada niat, takbir, Fatihah, kemudian apa lagi? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud balik, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, lepas tu apa lagi? Selawat kat sebaginda. Kita dah apa? Complete dah rukun kita. Tapi lepas tu last kali katanya at-tertib, mesti kena ada tertib, mesti kena ada susunan. Okey, sekarang ni soalan dia, ada rukun yang tak boleh ikut susunan. Dia tak boleh. Niat Ustaz. Niat. Niat dia tak boleh susun. Niat dia kena serta. Niat dia kena seiring dengan takbiratul ihram. Niat dia kena lintasan hati yang kita duk bahas dulu, ingat tak? Niat tu kena seiring dengan takbiratul ihram. Dia tak boleh tertib. Tertib ni lepas satu-satu dia kena buat macam tu. Itu istilah tertib. Tertib ni lepas selesai A buat B, lepas selesai B buat C. Tapi untuk niat, A dengan B dihimpunkan pada satu perbuatan. Allah, waktu takbir tu lintaskan niat. Dia orang kata apa? Serta, dia bukan tertib. Okey, jelas Dan begitu juga bacaan tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi SAW, dia bukan tertib. Dia disertakan dengan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disertakan dengan bacaannya dan disertakan dengan selawatnya. Macam tu juga dengan Al-Fatihah. Qiyam tersebut rukun. Qiyam rukun. Dan bacaan Al-Fatihah pun rukun. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan? Ustaz, kalau ikutnya dah sempurna lah daurah solat utama ni kan sampai tahiyat bagi salam kan? Adakah lepas ini ada sesi lagi untuk sambung, contohnya kesalahan dalam solat? Contohnya kita nak bagi salam tu mungkin tak disebut Assalamualaikum. Setengah orang tu Assalamualaikum. Dia tertinggal. Contoh. Baik. Okey. Baik, bagus soalan tu. Memang betul. Kita telah sempurnalah kita punya rukun. Tapi ingat, daurah solat dia merangkumi banyak lagi aspek. Dia bukan sekadar rukun, sebab solat ni bukan sekadar rukun semata-mata. Dia ada syaratnya. Dia ada perkara yang membatalkan solat. Perkara yang batal solat kita belum lagi bawa dalam daurah solat kita. Lepas ni kita akan masuk sunatnya. Kemudian nanti kita akan masuk lagi hai'ahnya, sunat hai'ah tu apa pula. Kemudian kita akan masuk lagi dalam bab sujud sahwinya. Kemudian kita akan masuk lagi perkara-perkara tukhalifu fiha al-mar'ah, yang berbezanya lelaki dan wanita di dalam solat. Banyak lagi sebenarnya, daurah solat ni banyak lagi sebenarnya. Daurah ni dia daur orang kata apa? Seputar. Banyak lagi topik-topik yang kita akan sentuh nanti. Ya, Puan Musliah. Soalan saya ialah berkaitan dengan doa iftitah Ustaz.
baru-baru ni saya terbaca ada katanya doa iftitah tu boleh kita ringkaskan. Satu lagi doa iftitah tu dalam solat-solat sunat. Apakah selalunya kita akan terus pada Fatihah dan surah-surah. Macam mana kalau kita panjangkan dengan doa iftitah? Okey, baik. Yang pertama soalannya, boleh tak kita ringkaskan iftitah? Kita ringkaskan iftitah. Boleh, hukumnya boleh. Sebab dia macam ni, bila perkara tersebut dia adalah amalan sunat, dia amalan sunat, maka dia ada keringanan dalam melaksanakan perkara tersebut. Contoh, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah. Ataupun nak sambung lagi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Nak ringkas pun boleh, nak sempurna pun boleh. Ini amalan sunat. Kalau kita tersalah pun dia tidak akan mengganggu kita punya solat. Sedangkan kita dah baca tadi, ingat tak? Kita baca daripada rukun awal sampai rukun akhir, dalam sujud, dalam rukuk, dalam qiyam, dalam setiap i'tidal dan sebagainya. Perasan tak? Bila saya baca tadi, adanya wa aqalluhu wa akmaluhu. Sesempurnanya ia ataupun sekurang-kurangnya ia. Perasan tak? Kenapa ada dua situasi tersebut? Kenapa why not kita letak je satu garis panduan dan orang semua ikutlah, kan? Sebab manusia ataupun orang yang akan melaksanakan solat berbeza-beza. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana ra'aitumu, seperti mana kamu melihat aku solat. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Betul tak? Hadis ni memang hadis yang masyhur. Cuba tuan-tuan dan puan membayangkan kalau Nabi SAW bersabda, "Sallu kama usalli." Solatlah kamu seperti mana aku solat. Habis kita. Habis kita. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Memang kita habis. Sebab apa? Siapa yang boleh solat dia sama dengan solat baginda SAW. Mungkin orang boleh tiru, sahabat-sahabat boleh tiru sebiji tindakan baginda SAW. Tapi berapa ramai orang tak boleh tiru tawajuh baginda, fokus baginda dalam solat, tenggelamnya baginda dalam solat. Sebab tu hadis Nabi SAW tak sabda, solatlah kamu seperti mana aku solat. Tak. Nabi SAW sabda, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi, perkara tersebut mulalah daripada mereka melihat Nabi SAW solat, maka keluarlah dalil demi dalil untuk kita tiru seperti mana Nabi SAW solat. Dan doa iftitah adalah amalan sunat. Doa iftitah adalah amalan sunat. Bila amalan sunat, dia ada flexibility. Kalau kata tadi dalam amalan rukun pun ada aqalluhu wa akmaluhu, sekurang-kurangnya dan sesempurnanya. Ini kan amalan sunat. Amalan sunat, kalau tak baca pun solat tu masih sah. Tapi kalau nak ringkaskan pun boleh. Asalkan daripada amalan sunat tersebut adanya iftitah, adanya pembukaan daripada pembacaan solat kita. Kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop sampai situ. Buat dapat tak? Dapat iftitah. Nak ringkaskan boleh, tapi nak sempurnakan pun boleh. Soalan yang kedua, iftitah di masyru' tak? Ataupun iftitah ni perlu tak kita buat di dalam solat sunat? Dia tiada tuntutan yang wajib, tapi kalau kita nak laksanakan amalan tersebut,
Sebab dia amalan sunat yang dilakukan dalam amalan sunat. Sunat dengan sunat. Dia fleksibel. Nak baca, Masya Allah, dapat pahala lebih. Man aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Siapa yang buat lebih, dia akan dapat lebih. Contohnya nak baca. Ustaz, saya nak baca lah iftitah dalam solat sunat saya. Silakan. Dapat lebih. Dan Ustaz, saya tak nak baca lah. Pun tak apa, tak ada masalah. Baca, tak nak baca iftitah. Baca terus Al-Fatihah. Silakan. Akan tetapi, iftitah ni, dengar baik-baik. Iftitah ni dia akan jadi satu isu adalah bila mana, pertamanya bila kamu lambat. Bila kita lambat datang solat. Contoh, imam dah semayang. Imam dah semayang. Imam dah semayang, dah baca Al-Fatihah. Mungkin dah habis-habis hujung-hujung Al-Fatihah, dah masuk dah pun baca surah-surah. Kita baru datang. Kita baru sampai. Bila kita baru sampai, kita pun mai duduk, kita pun ikut imam. Allahu Akbar. Kita dah lambat ni. Kita dah lambat. Kalau kita dah lambat, kita tinggalkan iftitah terus dengan Al-Fatihah. Jelas? Kalau kita dah lambat, kita tinggalkan iftitah terus dengan Al-Fatihah. Inilah saya maksudkan dulu. Orang berilmu, orang yang boleh tahu mana lebih utama. Iftitah adalah amalan sunat. Al-Fatihah adalah rukun dalam solat. Jadi bila sampai kata sampai tu, imam dah separuh. Dalam qiyam tu mungkin dah baca dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina kan. Ataupun dah mula baca surah dah pun. Kalau kita masuk dan kita baca iftitah, kemudian lepas iftitah baru kita baca Al-Fatihah. Agak-agak sempat tak Al-Fatihah? Mungkin Al-Fatihah pun kita tak sempat baca. Ustaz, bukankah imam akan tanggung Al-Fatihah kita? Betul, imam akan tanggung Al-Fatihah kita. Tapi kita kena skip iftitah kita. Mai datang, terus Al-Fatihah. Ni kalau orang lambat lah. Kalau kata Ustaz, tapi Ustaz, ada orang, saya daripada awal, silakan iftitah. Silakan iftitah. Jelas tak? Sangat jelas Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sama-sama. Okey, baik. Kita sampai pukul apa ni? 8.35 Ustaz. Okey, baik. 8.35. Jadi insya-Allah itulah sekilas lalu. Saya akan baca sekilas lalu berkenaan dengan rukun. Mungkin ada yang baru masuk dengar, apa? Kenapa grup ni baca rukun sampai 18? Okey. Nah, yang pertama an-niyatu, dan yang kedua at-takbiratul ihram. Yang kedua al-qiyamu ma'al qudrah. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam tumakninah di dalam rukuk. Yang ketujuh bangkit daripada rukuk, iaitu i'tidal. Yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal. Yang ke-9 sujud. Yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 duduk tasyahud akhir. Duduk bukan baca, duduk. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-13, yang ke-14 membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-14, yang ke-15 berselawat ke atas Nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 memberi salam yang pertama. Dan yang ke-17 niat untuk keluar daripada solat, maksudnya habis. Ini pun ada beza pendapat. Ada setengah kata tak ada niatul khuruj, ada setengah kata ada. Tapi bila kita bagi salam tu, rata-rata semua pun niat memang aku dah habis solat lah. Okay. Yang ke-18 tertib arkan, tertib dalam melaksanakan setiap rukun. InsyaAllah sesi akan datang kita akan masuk pada wasunanuha qabla ad-dukhul fiha syai'an. Sunat sebelum masuk solat, sunat di dalam solat, dan sunat-sunat hay'ahnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang kita kongsikan,
dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat sertai kita pada pagi ini. InsyaAllah pada mereka-mereka ataupun ada yang tak sempat menanyakan soalan, boleh type je soalan kepada Opah ke, nanti minggu depan kita bawa datang baca soalan tersebut. Ya, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Saya serahkan Baik, Ustaz. semua kepada tuan moderator kita untuk teruskan. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas pencerahan bab solat kita dan tamat rukun, dan ada lagi bakal-bakal yang menanti, banyak lagi tajuk. Jadi insyaAllah kita akan usahakan juga untuk buat dua sesi seminggu. InsyaAllah jika diizinkan Allah. Baik Ustaz, untuk itu 8:39 sekarang. Mohon Ustaz tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Silakan Ustaz. Baik, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf. InsyaAllah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.